dengan cara secara dalaman. Dalam masyarakat kita banyak sekarang, terutamanya generasi muda. Akak-akak tak nampak sebab akak tak ada Facebook. Ada pula tak ada. Tak ada. Saya kata saya umum. Saya kata seorang. Saya kata akak-akak tak tahu sebab tak ada Facebook. Saya bukan kata seorang-seorang. Saya kata secara umum. Berapa ramai antara kita yang ada Facebook? Ya. Kalau kata akak saya 20 orang, mungkin ada Facebook seorang orang je. Tak ramai tu. Memang betul lah. Saya kata akak-akak je tahu akak tak ada Facebook. Betul lah. Saya tak tunjuk satu-satu. Kan? Kebanyakan kita yang generasi 50 ke atas ni tidak memiliki Facebook. Yang banyak memiliki Facebook ialah anak-anak kita, generasi Y. Dan ada yang mengatakan generasi Z. Dia orang dia ada Facebook. Kalau akak baca Facebook dia orang ni enggak. Setengah mereka macam orang tak ada agama. Macam tak ada agama. Sedangkan memang Islam, namanya Islam, memang tengok keluarganya pun memang orang Islam lah. Senang kata mak bapak dia memang. Tapi dia, kita baca tulisan-tulisannya dalam Facebook, kita boleh menganggap dia ni sudah tidak ada agama. Dia berfikir secara terbuka, secara bebas, ataupun dalam bahasa ni dipanggil sebagai free thinker. Tapi dalam masyarakat tak nampak. Dia macam biasa. Kalau misalnya kata semayang raya, sambut semayang raya. Semayang raya, semayang ni nampak, kita nampak balik-balik tu semayang ni. Kita ajak dia semayang, dia semayang. Pakai tekuk semayang, elok, tak ada apa. Tapi bila kita baca Facebook dia, kita tahu dah dia ni sebenarnya sudah tidak ada agama. Dia tak percaya pun wujudnya Tuhan. Dia kata di mana Tuhan? Nampak? Contoh-contoh. Inilah dia yang dikatakan sebagai munafik dari segi bahasa. Ataupun sekarang, ataupun pernah kita lihat, pernah kita dengar cerita orang-orang yang kalau kata murtad, kita akan cerita pasal murtad ni, tapi dia sembunyikan kafiran itu, dia sembunyikan setiap keadaan dia yang sudah bertukar agama. Dia sembunyikan. Bila tahu, apabila berlaku sesuatu musibah. Dan cerita ni bukan cerita baru, cerita lama. Zaman saya sekolah 26 tahun yang dulu, 26, hampir 30 tahun. Sekarang 2015, tahun 86, 87 cerita ni. Berapa tahun dah? Hampir 30 tahun. Belajar sekolah, dimurtadkan oleh guru dia. Guru dia tu datang diimport dari luar negara, daripada negeri-negeri, daripada negara Australia, New Zealand, England, Amerika, mengajar bahasa Inggeris. Rupanya guru yang pergi yang diimport ni, kebanyakan setengahnya ialah father and brother and sister di negara asal. Mereka ni adalah padri. Tapi diorang di samping padri, mereka tu adalah guru bahasa Inggeris. Dipilih untuk dia bekerja di Indonesia, mereka ambil kerana mereka ada agenda. Jadi mereka masuk mengajar sekolah, mereka akan memegang persatuan bahasa Inggeris. Jadi di situlah mereka kumpulkan budak Melayu kita ni, budak kita, untuk dimurtadkan secara halus. Dan bila dah dimurtadkan, dia beritahu kata tak apa, you jangan, tak payah declare pada you punya parent. You tetap sebagai seorang Muslim pada mereka. Cumanya yang kita perasan, tiap-tiap ayahan dia akan mohon kebenaran keluar asrama, alasan nak pergi masjid gaji. Ayahan pergi masjid gaji, sebenarnya pergi church. Pergi church. Laku satu kes di mana pelajar perempuan sekolah perempuan semua di Seremban. Lama dah, kami memang tahu cerita. Jadi bila dia balik kampung, dia naik taksi tu kemalangan, dan budak perempuan ni mati.
meninggal. Jadi bila kemalangan mestilah bawa hospital dah. Bila nak dibuat postmortem mestilah nak buat postmortem mesti tanggal baju semua. Tanggal tudung baju. Bila tanggal tudung nampaklah pakai Sekali. postmortem buatlah. Kemudian dia beritahu kepada waris dan mak bapak datang kata minta maaf. Nak buat balik ni nak uruskan, nak suruh mandikan, nak buat balik, nak semayang lah, nak dikumikan di tanah kubur Islam. Kita kami maklumkan anak puan ni sebenarnya Kristian. Pengsan mak bapak dah. Maka pihak hospital panggil brother lah, datang ambil uruskan mengikut agama Kristian. Ini dia bahayanya. Sebab itulah pengarang kitab ni tuliskan munafik dulu. Kerana munafik ni boleh berlaku sama ada di kalangan orang Islam yang belum murtad ataupun orang Islam yang telah murtad. Sebab dia menyembunyikan. Macam kita lihat dalam perenggan di bawah. Kebiasaannya orang munafik ini bersikap talam dua muka dengan berpura-pura mengikut segala ajaran Islam dan mengaku mereka adalah seorang Islam, tetapi dalam hatinya tidak dapat menerima ajaran yang suci ini. Macam-macam. Macam saya cerita dalam Facebook tadi. Dia boleh tibai. Kenapa nak bertudung? Saya sampai mati tak akan bertudung. Bertudung ni buat apa? Muslim. Di situ kita boleh baca kan? Dia membawa Islam tapi dia menolak peraturan agama Islam. Tapi dia tak cerita secara open. Maksudnya tidak isytihar secara open. Dia tulis dalam Facebook. Dengan maknanya dia orang yang baca lah yang tahu. Orang yang tak baca tak tahulah. Mak bapak kalau tak ada, tak baca dia punya Facebook, dia tak tahulah. Sedangkan dia dah mengeluarkan kenyataan yang bukan macam kita tengok dalam internet baru ni ada video pendek yang mempersendakan hukum Allah. Sat-sat pakai tudung, lepas tu buka tudung pula. Inilah dia kan? Tapi tuan punya diri ni dia faham tak? Mula-mula pakai tudung, lepas tu dia buka pula. Dia kata dekat sini boleh pakai tudung, kat luar tak payah. Dia seolah-olah mempersendakan agama Islam. Dan macam tu, maknanya memang dia kita nampak, tapi dia nak tanduk dia. Dalam hati dia memang dia tak diterima ajaran Islam. Lepas tu bila